A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma selamatnya jarang tak buat bila malam, tapi sebab hari ni hari Khamis malam Jumaat, so tak terpanggil ya untuk buat kata tu satu bila khas untuk para guru ya. Sebab minggu depan kita nak menyambut hari guru, so jadi Tok Abah terasa terpanggil untuk bercerita dan beri pesanan Tok Abah sikit-sikit lah untuk para guru, dan nak mewar-warkan program yang Tok Abah nak buat untuk semua para guru. So pertama-tamanya tahniah ya, tahniah pada mereka yang telah dapat jalankan puasa 6. Ada yang dah raya dah, raya puasa 6, maksudnya dah cukup 6 hari lah. Tok Abah alhamdulillah baru dapat 4 hari. Esok kalau panjang umur dapat yang kelima, kalau Allah izinkan. Dan mungkin hari Isnin ya, hari Isnin baru nak habiskan yang nombor 6. Untuk mereka yang dah tamat, tahniah. Untuk mereka yang dapat 1-2 hari, tahniah. Untuk mereka yang fikir-fikir nak buat tapi belum buat, tahniah. Tapi pastikan cuba buat, sebab pahalanya amat besar ya. So masih ada lagi, dan ada yang kata tu niat, aku tak nak buat lah, dah buat puasa 30 hari pun, 29 hari pun dah okey dah tu ya. Ini puasa sunat ni tak apalah. Ya, sebenarnya puasa 6 ni di samping pahala yang luar biasa, tapi sebenarnya lebih mudah daripada puasa fardu. Sebab bila kita puasa 6, member-member kat office, kat tempat kerja semua tak puasa, so kita pun tak terasa sangat. Kita tak terasa sangat, kita akan rasa ya. Kemarin buat program pula 2 jam lebih ya, petang ya, dengan kita dengan Syafaz Trading Sdn Bhd ya. Tak ada masalah ya. Walaupun kering tekak, tetapi tak ada masalah, alhamdulillah. So jom kita ya lakukan puasa 6 insya-Allah ya. So malam ni tak berhenti sempat tengok quarter final Thomas Cup, Malaysia menentang pasukan daripada India. Dan Lee Jinjua ya, pemain single kita yang pertama, telah dapat mengalahkan Sen ya, Sen daripada India dengan 2 set. Set pertama tough, 23-21, tough. Tapi set kedua agak bukanlah mudah, tapi agak one sided, 21-10 ya. Lee Jinjua ya menang. Lee Jinjia ya, kita punya hero, kita pemain single pertama telah menang. Sekarang ni double. Yang pertama tengah berentap ya. Mudah-mudahan kita doakan Malaysia dapat mengatasi India dalam Thomas Cup di peringkat suku akhir. Mungkin kalau kita menang ya, kita akan melawan antara Denmark ataupun Jepun kah ya. Tak salah tak apa ya, salah satulah ya. Mana yang menang malam ni, Indonesia menentang China. Tough fight tu, memang tough fight ya. Tak nampak tadi tu Genting menang set pertama, tapi set kedua tough fight ya, tak tahu apa berlaku. Baik ya. Tok Abah memang minat sukan. Tok Abah masa muda dulu main banyak game, tapi tak pakar, tak pandai. Tok Abah main rugby kat Malay College, memang semua orang main rugby. Tok Abah main rugby sikit-sikit. Hoki memang kaku sikit, bola bolehlah sikit-sikit. Tok Abah main tenis not bad ya. Tok Abah ambil tenis selepas masuk ke universiti. Main masa kat Amerika pun belajar main tenis ya. Lepas tu Tok Abah main golf ya, belajar ambil kursus satu kredit masa musim panas ya, main golf ya. Dan main golf di Amerika sangat murah, $3 sekali main. Dia punya green fees $3. Boleh lah ya, sangat mampu milik, mampu ya. Bukan kat Malaysia mahal ya. Tapi kat Malaysia Tok Abah pun jadi kelab ya untuk berbelas tahun. Lepas tu give up lah ya, gantung kita punya kelab ya. Bagi lawan lain-lain ya. InsyaAllah. Okey. So
kita baru mula ni ada 49 orang viewers, so like dan share bagi tahu kawan-kawan, ya, terutamanya warga guru, mai, ada Tok Abah nak pesan, ya, semua warga guru, sebab keluarga Tok Abah pun ramai yang jadi cikgu. Ramai sangat keluarga Tok Abah, keluarga Tok Abah yang jadi cikgu, ya, adik-beradik, ipar dua, ya, lepas mana sepupu sepapat, ramai, ya, anak saudara yang jadi cikgu, ramai, ya, ramai min berpuluh-puluh lah, ya, ramai. So semuanya Tok Abah amat kata tu sensitif, ya, kepada situasi dan cabaran yang dihadapi oleh para guru. Maka Tok Abah terasa terpanggil untuk memberi kata-kata nasihat lah, kata-kata sikit, kata dua kepada para guru, ya. So malam ni Tok Abah nak cakap tentang pesanan Tok Abah untuk semua guru lah, baik guru tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, ataupun guru-guru di universiti. Sebab Tok Abah adalah peluang menjadi pensyarah, ya, di UPM dulu. Lepas tu sekarang pun Tok Abah masih dilantik sebagai Profesor Adjung di College University Islam Melaka. Alhamdulillah, ya. Okey, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang lebih memberi manfaat kepada orang lain. Sebab Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah dan pada anak-anak Tok Abah, semua ibu bapa terpaksa jadi guru, dan semua guru, bukan semua, kebanyakan guru akan menjadi ibu bapa. Tapi hampir semua guru akan menggantikan peranan ibu bapa semasa di sekolah. Di sekolah, guru-guru ni namanya loco parento. Guru-guru di sekolah bertindak sebagai ibu bapa, sebagai penjaga, pendidik, pengawal, ya, pemberi motivasi, penasihat, pencukil bakat, pendoa, ya, pemerhati. Berapa banyak peranan guru yang dimainkan oleh para guru yang menjalankan peranan ataupun tanggungjawab ibu bapa semasa anak-anak di sekolah. Semua mak bapa wajib jadi guru yang baik, dan hampir semua guru akan jadi ibu bapa ataupun bertindak menjalankan peranan ibu bapa semasa mengajar di sekolah. Sebab guru pertama dan utama ialah ummi. So ibu dan bapa lah, ya, kena ada tips dan teknik dan pendekatan, kaedah, uslub tentang mendidik anak-anak. Kena belajar parenting, ya. Tok Abah daripada tahun 70-an sampai sekarang masih belajar dan berkongsi dan mengajar ilmu tentang keibubapaan kepada ibu bapa yang ingin mendidik anak-anak jadi cemerlang duniawi dan ukhrawi, ya. So malam ni Tok Abah terpanggil untuk berkongsi, ya, apa sedikit nasihat Tok Abah kepada para guru, sebab ini sempena hari guru pada 16 hari bulan, ya, 16 minggu depan lah, ya, 16 Senin depan ialah hari guru. Ya, hari setiausaha bila semalam ke hari ni, hari setiausaha pula, hari jururawat, ya, hari buruh, hari pekerja 1 Mei, ya, hari jururawat hari ni lah, ya, 11-12 Mei. Lepas tu hari guru 16 Mei. Apa lagi? Ada lagi, ya, hari belia ke hari apa. So banyak hari, ya, dalam bulan Mei. Dan kita raikan, kita santuni. So kalau di hospital tanpa jururawat, lintang pukang juga para doktor. Para doktor sukar untuk menjalankan tugas kalau tidak ada jururawat. Ya, jururawat ni pembantu yang sangat penting dalam kelangsungan perjalanan setiap hospital, klinik dan sebagainya. So tanya, terima kasih para jururawat, Cik Misi, ya, Cik Misi, Puan Misi, terima kasih, matron, ya. Terima kasih banyak-banyak. So like dan share guys, like dan share, dan beritahu kawan-kawan, Tok Abah lah ni nak cakap sikit lah, walaupun untuk mak bapak, walaupun anda bukan guru, tapi mak bapak juga adalah guru-guru. Mak bapak kena jadi guru, kena tahu sikit sebanyak tentang ilmu mendidik anak lah, ya. So kebetulan pada hari Sabtu ni, hari ni hari kami, besok Jumaat, Sabtu, ya, Sabtu Tok Abah akan buat satu webinar khas, iaitu menjadi guru yang ceria dan berwibawa. Dah ramai yang mendaftar, tapi Tok Abah rasa masih ramai lagi yang belum tahu tentang program tu. Tu sebabnya Tok Abah pagi tadi pesan dalam FB Live, mak ayah, ya, yang ada sedikit kemampuan, sponsor guru-guru anak anda. Mak ayah, ya, kalau tak sanggup seorang nak keluarkan RM50, ya, satu pack RM50 untuk peserta guru ni. Katalah kita tak mampu sebab lepas raya ni, so kita pakat-pakat 10 orang, mak bapak, seorang RM5, maka dapatlah kita sponsor, ya, seorang guru untuk attend webinar Tok Abah, ya.
So webinar Tok Abah ialah menjadi guru yang ceria dan berwibawa. Sebab kajian demi kajian mengesahkan orang-orang yang ceria dan gembira mampu memberikan prestasi yang terbaik. Jadi kalau semua guru yang 450,000, hampir 500,000 orang guru, guru tetap dan guru sementara, guru sandaran ya, semua guru, hampir 1,5 juta orang guru ini, kalau semuanya ceria dan bahagia mendidik, mengajar anak-anak bangsa ni, wow, akan berubah sinaru pembelajaran dan pengajaran di Malaysia. Akan berubah lanskap pendidikan di Malaysia. Sebab ramai guru yang rasa tertekan, ramai guru-guru yang rasa stres, ya, rasa ada tekanan mental, ya, dan kurang ceria. Ramai yang nak bersara awal, yang Tok Abah tahulah, yang mereka bisik-bisik kat Tok Abah, ya. Mereka kalau boleh nak bersara awal sebab tak sanggup, ya. Sebab ingat, ramai keluarga Tok Abah adalah dari kalangan guru dan pendidik. Dan Tok Abah lihat diri Tok Abah sebagai seorang guru juga. Dulu mengajar kat universiti, sekarang mengajar di luar, di pentas yang berbeza, tetapi masih berkongsi ilmu, mendidik dan cuba nak memandaikan ummah. Di samping kita cuba nak belajar dan belajar dan belajar sampai meninggal dunia. Ya, alright. So, beritahu ke orang lain, ya. Bagi tahu sahabat-sahabat lain, Tok Abah malam ni live nak cakap sikit tentang tips ataupun panduan peringatan untuk para guru, para pendidik. Dan ingat, semua mak ayah adalah pendidik. Dan semua pendidik bertindak memainkan peranan ibu bapa semasa mereka di sekolah. Mendidik, mengajar anak, mereka terpaksa menjalankan peranan guru-guru adalah peranan ibu bapa, menjaga, mendidik, mengawal, memantau, memerhati, menasihat, menegur, ya, ataupun menghukum pelajar-pelajar yang melakukan kesilapan, ya. Jika perlu diberikan amaran, nasihat dan juga teguran berbagai-bagai cara. Ya. Alright. So adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat, itu yang niat Tok Abah pada malam ni. Bagaimana kita nak bikin pesanan lah. Ya. Sebab kebetulan tema, ya. Tema pada tahun ini, tema untuk Hari Guru ialah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Sebab sibuk kita scan My Sejahtera, maka mereka pun dapat idea Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Sebab kesejahteraan sebuah sekolah, ya, dan semua warga sekolah, termasuk murid-murid, ya, ibu bapa yang berkaitan dan semua kata tu stakeholders kepada sekolah, ya, memang dipengaruhi oleh prestasi para guru. Guru besar, guru pengetua dan para guru mempengaruhi suasana bi'ah ataupun keadaan di sekolah. So guru tunjang sekolah sejahtera. Guru hebat, maka sekolah akan hebat dan murid-murid akan jadi cemerlang duniawi dan ukhrawi. Ingat, ya, bila seorang guru menyentuh minda dan hati seorang pelajar, maka guru tersebut telah menyentuh kehidupan pelajar ini dan mungkin kehidupan 6-7 generasi pelajar ini. Dirinya, anaknya, cucu cicitnya, piut-piatnya, ya, juga akan terkesan dengan pengorbanan, didikan dan usaha yang cikgu telah lakukan. So bila guru-guru, termasuk diri Tok Abah lah sebagai seorang guru juga, menyentuh kehidupan seorang pelajar, maka kita akan menyentuh kehidupannya dan mungkin menyentuh 7 generasi, ya, 7 generasi pelajar ini dengan izin Allah, asbab usaha kita. Tok Abah lihat diri kita sebagai fasilitator dan para pelajar, para murid, ya, yang jadi motivator, memotivasikan diri mereka untuk bertindak, bergerak dan kata tu menjalankan nasihat, mengimplementasikan apa yang cikgu atau guru-guru sarankan. Yeah, so we teachers are facilitators, the students are the motivators. They got to motivate themselves. We can bring the horses to the water, but we cannot force the horse to drink the water. So kita sebagai guru boleh mendidik, boleh menasihati, boleh membimbing, boleh melatih, boleh memantau, boleh coach, ya, para pelajar, tapi kita tak boleh paksa pelajar-pelajar ini untuk melakukan apa yang mereka enggan lakukan. Jadi cikgu-cikgu adalah fasilitator, maka para pelajar adalah motivator yang kena menggerakkan diri mereka untuk terus berubah, ya, insya-Allah. Oh, yang ada Fazilah Islam ada, ya, siapa ni, Siti Hashim ada, ya, Siti ke, ya,
Si Siti ya. Sebab dia tulis lagi Cik Ani Zainab Hassan pun ada ya. Saya tolong kongsikan kerana Allah. Terima kasih. Cik Nun Abu Bakar ada. Tok Abah tak perasan, tak Abah boleh baca ya. Ketentuan ilahi pun ada. Ni semua orang yang ikut Tok Abah waktu pagi. Waktu Abdullah petang pun ada. Baba Hassan pun ada. Wan Norizan Muhammad Nur. Beritahu kawan-kawan yang memang cikgu. Beritahu anak saudara, sepupu sepapat ya, jiran-jiran ataupun guru-guru anak anda. Kalau anda ibu bapa yang ada anak bersekolah, beritahu guru-guru anak anda, Tok Abah is on live ni, bercakap tentang nasihat kepada para guru. Rosie William Z ya. Salam Tok Abah ya. Terima kasih. Siti Khalijah Anis, waalaikumsalam ya. Siapa lagi yang Tok Abah tengok ni? Apa nama, siapa lagi yang Tok Abah tak perasan tadi ya, yang mereka telah masuk ya. Miza Deni ada, Siti Khadijah ada, apa nama, Wan Nurizan tadi, Ketentuan Ilahi ada, Cik Nun Abu Bakar, Zainab Hassan dah sebut tadi, Cik Ani ya, Fazila Ishak ya, Lisah Sugiwati Yusof, waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas tu apa nama, siapa ni, Lisa ni banyak kali responnya. Dia berselawat dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad ya. Terima kasih, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. So masih tak ramai ya yang malam ni lah, dia tak perasan yang Tok Abah buat live malam Jumaat ya. 84 orang dah masuk kelas, 98 komen, 232 reaksi, 67 dah share. So like dan share, beritahu. So share, like dan share kerana Allah lah ya. Okey. So apa nama, sempena Hari Guru pada tahun ini yang temanya Guru Tunjang Sekolah Sejahtera, Tok Abah akan buat webinar pada Sabtu ni ya. Bagaimana nak merangsang guru-guru jadi guru yang ceria dan berwibawa. Itu yang Cik Wan nak cerita sikit ya, supaya mereka dapat faham apa benda nak diceritakan ni ya. Sebab ya, siapalah kita tanpa guru ya, dan jasa guru kepada kita amat besar, dan kita jadi manusia, jadi orang berguna ni asbab ya, kesan tangan guru-guru ya, kesan tangan, buah tangan ataupun hasil usaha para guru, doa para guru ya, tangisan para guru ya, rintihan para guru, dan of course tak lupalah memang doa ibu bapa, asas bagi ibu bapa, dan ihsan ibu bapa, rapat hubungan guru-guru dan para ibu bapa ya. Bila guru-guru dan ibu bapa rapat, bila ibu bapa dan para guru rapat hubungannya ikut kajian di Malaysia, maka prestasi akademik anak-anak akan meningkat, prestasi ko-kurikulum bertambah baik, dan keyakinan aras kepemimpinan pelajar meningkat, dan masalah disiplin berkurangan. Masalah disiplin berkurangan apabila ibu bapa mempunyai hubungan yang rapat dengan para guru. Tapi kalau kat sekolah menengah, pengalaman Tok Abah ya, Tok Abah pernah lah jadi apa nama AJK, pernah jadi pengurusi PIBGH ya, masa muda-muda dulu, macam-macam ya. Dan Tok Abah pergi sekolah ke sekolah memberikan motivasi kepada pelajar, pada guru-guru, pada pengetua, pada guru besar ya. Tok Abah dah masuk ribu-ribu sekolah sejak tahun 70-an sampai sekarang. Cikgu apa ni, Tok Abah telah masuk beribu-ribu sekolah ya. Tok Abah difahamkan tak salah ada berapa ya, ada 10,000 ke sekolah menengah kan? Tak ingat ya bilangannya. Memang Tok Abah dah masuk sekolah ni beribu-ribu ya, sejak tahun 70-an sampailah sekarang ya. Dari masa ke masa kita pergi ya, dan ke mana Tok Abah pergi pun ada jumpa, saya dah attend, you datang, Tok Abah pernah datang ke sekolah kami ya, pada tahun 80-an, pada 90-an, pada tahun 2000. Allah, terasa tua ya. Baik di Semenanjung, baik di Sabah Sarawak ya. Maka komen yang sama Tok Abah terima. Saya dah ikut penaik motivasi Tok Abah sejak saya umur 15 tahun tingkatan 3. Sekarang umur saya 45. Sekarang umur saya 30. Ya, saya masih lagi mendengar nasihat Tok Abah. Ini komen yang Tok Abah terima setiap hari. Syukur, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Tok Abah Allah berikan kekuatan, kesihatan dan ilham untuk terus memberi manfaat lah kepada orang lain dari segi pendidikan ya, kata tu motivasi ya, membina diri supaya kita dapat terbang tinggi. Itu mesyuarat Tok Abah petang tadi dengan sahabat-sahabat daripada apa nama,
apa nama, kemajuan kemajuan Johor Tenggara ya. So Tok Abah didatangi oleh 3 orang sahabat dari Kejora, apa nama, Tuan Ubay Abidullah ya, Abidullah bin Syekh Ali ya. Lupa pula ya namanya. Lepas tu dengan Puan Siti Nur Rashidah ya, Nur Hafizah Nur Hafizah dengan saudara Husnul ya, saudara Husnul. So 3 orang daripada apa nama, Kejora datang ziarah Tok Abah daripada pukul 2.30 sampai pukul 4.30. Kami bermesyuarat nak buat program bagaimana nak membina diri, tips bina diri untuk terbang tinggi. So Tok Abah suka sangat kalau dapat membantu para guru seluruh negara ya, bagaimana nak membina diri agar dapat terbang tinggi, jadi guru yang lebih berapi lah ya, bersemangat, berintegriti dan bermotivasi agar dapat memberi inspirasi kepada anak didik yang sentiasa dagakan ilmu. Gitu ya. So alhamdulillah Zainab Hassan pun apa nama, dan anak-anakku yang jadi guru. Ada ya. So alhamdulillah ya Zainab Hassan. So anak Tok Abah ya, mereka adalah jadi trainer ya, tapi tak ada yang jadi guru. Ada seorang tu jadi apa nama, jadi apa nama, lawyer. Dia boleh lah kalau nak jadi mengajar, dia pun boleh nak jadi pensyarah kat universiti ya. So okey, ni siapa ni? Umi Zainab. Dia kata tema best tahun ni bagi Umi, sudah tinggalkan sekolah, kini buka persendirian di rumah ya. Sugaku di rumah saja dan usia, tapi masih mampu mengajar. Mengajar kini guru Al-Quran je. Nak bagi tema apa ya? Guru Al-Quran tunjang sejahtera iman. Boleh ya. Guru Al-Quran, asas iman yang mantap ya, iman yang cemerlang ya, sebab Quran asas kepada segala-galanya ya. Bila kita pegang Quran, kita akan selamat dunia dan akhirat. Fir'aini dah ada masuk dah, Aziza Ismail dah masuk, Cik Ani ya. Tadi Mia Abdul Mukmin dah masuk, Anan Daraja Mukmin ya. So dah masuk, terima kasih ya. So ni semua sahabat-sahabat Tok Abah yang dapat. Cikgu Mutanuddin pun ada. Cikgu Mutanuddin Lahad Datu pun ada join. Asmah Jamiran pun ada. Fatimah Abdul Wahab pun dah masuk ya. Okay, terima kasih Cikgu Mutanuddin. Kita pun sayang semua cikgu, termasuk Cikgu Mutanuddin daripada sekolah apa nama di Lahad Datu ya. Okey. So apa nama ya, Kejora ya tadi, untuk betul Kejora tadi ya. Lepas tu Roslan Miasin ada dah masuk ya. Lepas tu siapa lagi, Rosie William T dah ada sebut tadi tu. Nur Syaki ya, ada dah masuk. Ketentuan Ilahi. Alright. Mudah-mudahan ya, yang mudah-mudahan ya kita semua. Zawawi Isa dah ada. Salam Aidilfitri. Mirna Zasam ya, terima kasih ya. Bila nak seminar kat Singapura lagi, InsyaAllah ya, bila dah terbuka apa nama sempadan, ada jemputan Tok Abah akan ke Singapura. Tok Abah banyak kali ke Singapura, buat seminar, buat kursus, buat sesi, buat forum di Singapura ya. Acap kali lah ya. Dan ramai sahabat, malahan ada sepupu-sepupu Tok Abah yang tinggal di Singapura, bermustahil di Singapura ya. Sumi Fita, terima kasih, subhanallah ya. Okey, Syarifah Nur pun ada ya. YL Kela Latif ada. Mirnah tadi tu. Dah anak saya kecil sampai anak saya dah 31 tahun old now, saya suruh dia follow Datuk. Allahu Akbar, terima kasih, syukur ya Allah. Rosnida Mak Desa ya. Umi Zainab, terima kasih ya. Dia waktu Tok Abah, waktu saya mengajar di sekolah faham, Tok Abah membantu saya dalam tekanan mendidik anak-anak murid yang bermasalah. Subhanallah, syukur ya. Tok Abah memang banyak pergi ke sekolah tapi tak ingat. So ini salah seorang Cikgu Umi Zainab. Terima kasih Cikgu, ingatkan kami. Siti ya, Siti Khadijah Anis. Cikgu Rubiah. Dia saya ingat ya. Siti Khadijah ingat cikgu-cikgu dia. Ya, dia ingat cikgu-cikgu dia, Cikgu Rubiah, Cikgu Ramla, Cikgu Siti Asmira, Cikgu Ramli, Cikgu Rozila ya. Terima kasih. Tok Abah pun ingat hampir semua guru Tok Abah sejak darjah 1
dan satu Cikgu Rohaya Abdul Hamid, ya. Sampailah Tok Abah kat universiti. Tok Abah ingat semua guru-guru pencara dan profesor Tok Abah. Patch Adam Story pun dah join, ya. Zuhailin Abdul Rashid join. Hafiz Muhammad Pips, Fahmi Salihuddin, ya. Sanani Samaheng, Hani Muhammad Shah, terima kasih. Sahana Dimnas, ya. Siapa ni? Syaril Saman ada. Kamilah Maman ada. Asmarina Kak Cik, ya. Safia Abdullah, ya. Dan yang lain. Terima kasih banyak-banyak kena join Tok Abah pada malam ni. Mudah-mudahan, ya, kita dapat manfaat. Ya. So Tok Abah malam ni nak berpesan, ya, kepada para guru, ya. Dan kita semua sebenarnya guru. Baik anda seorang guru, seorang pendidik, seorang ibu bapa, seorang atuk nenek yang menjaga dan mendidik cucu-cucu anda, kita semua adalah guru. Semua orang adalah guru, kena jalankan tugas seorang guru. Dan semua guru pun semasa di sekolah terpaksa menjalankan peranan ibu bapa, menjaga, memantau, mendidik, mengasuh, ya, menilai dan juga memerhati, memberi nasihat, ya, dan sebagainya untuk anak-anak didik mereka. So semua guru adalah ibu bapa. Semua ibu bapa kena bertindak sebagai guru, ya. Alright. So, ingat tema untuk Hari Guru pada 2022 ialah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Luar biasa. Ya. Itu sebabnya Tok Abah nak pesan pada semua guru dan diri Tok Abah pun sebagai seorang guru, jom kita kena ingat kita kiriman Allah, kita kiriman Tuhan. Semua guru kiriman Tuhan. Semua guru adalah Allah hantar untuk mendidik. The true calling of a teacher is to educate others. Dan cara terbaik untuk mendidik diri ialah dengan mendidik orang lain. Cara terbaik untuk menasihati diri dengan menasihati orang lain. Ya, cara terbaik untuk kita berubah ialah dengan merangsang orang lain berubah. Bila guru-guru merangsang para pelajar berubah, maka guru-guru juga mudah-mudahan akan terangsang untuk berubah sama. Dan Tok Abah pesan pada diri Tok Abah, mak ayah wajib berubah sebelum mengharapkan anak-anak berubah. Dalam konteks yang sama, guru-guru wajib berubah sebelum mengharapkan para pelajar berubah. Tapi jangan takut cikgu. Jangan takut cikgu. Sebab pesanan daripada guru-guru Tok Abah, ulama-ulama yang mengajar Tok Abah. Tok Abah belajar daripada beberapa ulama. Walaupun Tok Abah ni bukan orang agama, ya. Tok Abah ni orang psikologi, orang komunikasi, orang motivasi, ya, orang sains sebenarnya. Tapi Tok Abah belajarlah sikit-sikit bab agama, rawatan Islam dan sebagainya. Belajar sikit-sikit, ya. Dan semua guru-guru Tok Abah berpesan, ya. So guru-guru kena berubah sebelum nak cuba merangsang perubahan pada anak didik. Pemimpin kena berubah sebelum sibuk nak merangsang perubahan pada orang yang dipimpin. Nampak hebatnya dunia ini. Tapi jangan takut. Bila kita sebagai guru berubah, kita sebagai mak bapak berubah, kita sebagai pemimpin berubah, apa jadi? Allah akan ubah semua makhluk. Bukan orang saja. Semua makhluk di sekitar kita akan diubah oleh Allah seiring dengan perubahan yang kita lakukan. So, kalau para guru berubah secara positif, maka Allah akan merangsang anak-anak murid berubah. Guru-guru di sekitar cikgu juga berubah. Guru besar, guru pengetua akan melihat cikgu berbeza. Guru kaunseling ke, guru disiplin pun akan pandang cikgu berbeza. Ya, mudah-mudahan. Jom like dan share, beritahu pada sahabat-sahabat kita, untuk penting mereka yang ada dalam bidang keperguruan untuk join FB Live kita pada malam ni, ya. Malam Jumaat, malam Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan memberi manfaat, ya, memberi faedah dan jadi asbab kita dapat pahala dan dapat asbab untuk Allah masukkan kita ke syurga lah. Amin ya rabbal alamin, ya. Inna Zalina pun dah masuk, ya. Hasnah Syari pun masuk. Sahana Dinas ni kebanyakannya bukan cikgu, tapi insya-Allah lah, ya, kita menjalankan peranan guru. Siti Aisyah Chazam dah ada, ya. So Cikgu Muhtanuddin ada. So Cikgu Muhtanuddin kata minta halalkan ilmu, ya, yang guru-guru ajar kat kita. Dan Tok Abah selalu pesan kan, ya, ikut kajian Tok Abah, lebih kurang 3% lah, ya, 3 hingga 5% mak bapak yang teringat untuk doakan guru-guru mereka. Tak sampai 3% ibu bapa yang mendoakan guru-guru anak mereka. 1 atau 2% ibu bapa yang berpesan pada anak-anak mereka untuk mendoakan para guru. Nampak tak betapa pincangnya masyarakat kita? Ya, kita sebagai ibu bapa lupa nak doakan guru-guru anak kita.
Tapi kita mengharapkan guru-guru mendidik anak kita dengan sebaik mungkin. Ramai mak bapak serahkan anak-anak mereka kepada para guru untuk dididik. Tapi kebanyakan ibu bapa, based on my survey, kajian Tok Abah mungkin tak tepat, tidak mencerminkan situasi yang sebenar berkaitan dengan diri anda. Majoriti, lebih 90% ibu bapa terlupa nak mendoakan guru-guru yang mendidik anak mereka. Dan 95% ke atas ibu bapa terlupa nak pesan pada anak-anak untuk doakan guru-guru anak. Ya, Tok Abah maaf ya, ini bukan nak show off, nak sharing. Tok Abah pesan pada anak-anak Tok Abah masa mereka darjah sekolah rendah ya. Doakan guru kamu agar apa yang ilmu yang cikgu ajar berkat, kamu akan dapat keberkatan ilmu, dapat mengamalkan, dapat jadi anak yang pandai, anak yang soleh, anak yang cemerlang. Jadi aset kepada keluarga, masyarakat dan negara malah dunia. Doakan guru-guru. Itu sebabnya soal pesan pada diri Tok Abah ya. Doakan guru-guru kita, doakan anak murid kalau cikgu ya, dan Tok Abah selalu doakan alumni program Tok Abah. Peserta khusus Tok Abah doakan ya, agar Allah beri mereka hidayah. Mudah-mudahan doa seorang guru Allah dapat makbulkan dan ada kesan pada anak didik kita, alumni program kita, agar mereka dapat hidayah dan berubah ke arah yang lebih ma'ruf ya, dan lebih kata tu memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara malah dunia. Okey. So ni nak cerita sikit ni ya. So lusa pada hari Sabtu pukul 10 pagi sampai 1 petang, 1 tengah hari, Tok Abah akan buat satu webinar khas untuk para guru. Ini pun ramai cikgu yang minta. Tok Abah, kami ni pendidik, tenaga pendidik, tolonglah buat webinar untuk kami. Itu rintihan ramai guru. Maka Tok Abah pun respon dengan insya-Allah. So itu yang Tok Abah akan buat program pada hari Sabtu ni, 14 Mei, sempena Hari Guru, webinar online. Tok Abah akan pergi ke pejabat, kat studio kecil Tok Abah ke pejabat ya, akan membincangkan tentang bagaimana nak menjadi guru yang ceria dan berwibawa. Sebab ramai guru dah kurang keceriaan. Walaupun salah satu aspek sekolah yang hebat ialah keceriaan sekolah. So ada banyak projek yang guru lakukan bersama dengan PIG dan berbagai-bagai pihak yang membantu ya, untuk menceriakan suasana sekolah. Ya, aspek keceriaan sekolah jadi penting. Sebab bila sekolah ceria, cikgu-cikgu bahagia, anak murid juga akan dapat belajar dengan selesa dan lebih berkesan insya-Allah. Ya, dan ada sekolah yang cikgu nampak, ya Allah, dia punya landscape-nya cantik, ya, dia punya seni tamannya cantik, ya, macam-macam projek pelajar dan projek guru yang dibuat ya, yang mencantikkan persekitaran sekolah ya, malah menyebabkan ketenangan dan jadi sumber untuk pendidikan kepada para pelajar. Ya. So sekolah yang cantik, sekolah penyayang ya, banyak sekolah yang Tok Abah pergi ya, akan tulis kami sekolah penyayang, sekolah ini sekolah penyayang. So you know what happen in the morning? Ramai guru yang on duty duduk kat pagar, bukan nak ambil nombor nama anak-anak murid datang lewat, tapi meraihkan anak murid datang ke sekolah, meraihkan ibu bapa. Assalamualaikum Tuan Haji ya, sila hantar anak-anak mereka. So 2-3 orang guru yang ikut giliran yang menyambut kedatangan ibu bapa dan para pelajar. Wow. Barulah betul sekolah kami sekolah penyayang. Barulah betul. Ni sekolah kami sekolah penyayang, tapi cikgu tak kisah, cuma harapkan prefect aja. Bukan ketua pengawas-pengawas sekolah yang untuk meraihkan ibu bapa dan para pelajar. Dan yang mereka bukan nak tahu nak meraihkan pun, cuma nak catat nama pelajar yang lewat. Ya. Walaupun itu tanggungjawab mereka untuk menggalakkan disiplin, tapi alangkah bahagianya kalau semua sekolah di Malaysia ada guru yang bertanggungjawab ikut giliran, yang meraihkan ibu bapa dan para pelajar tiap-tiap hari. Ini berlaku kat negara maju, bukannya benda pelik. Benda ni bukannya belik, bukannya benda teoretikal, bukan teori, tapi sudah diamalkan di negara-negara maju. Kata Malaysia nak jadi negara maju menjelang 2030. Sekaranglah masanya untuk kita mempamerkan kemajuan sikap kita. Penyayang, compassionate. Jadi guru-guru meraihkan. Dan di banyak negara yang maju, di Malaysia pun ada mungkin, cuma Tok Abah mungkin tak perasan.
tak dengar kisah, tidak membaca naratif yang berkaitan. Ya, ramai sekolah yang hebat, guru-guru kelas akan menunggu pelajar-pelajar masuk kelas. Mereka, sini masuk. Waalaikumsalam, assalamualaikum, cikgu memberi salam atau menjawab salam para pelajar, ya, meraihkan pelajar-pelajar masuk kelas. Semua kelas guru-guru menunggu di pintu masuk dengan senyuman, bukan dengan pakai rotan, dengan senyuman meraihkan para pelajar, memberi salam, ya, dan menjawab salam, senyum, kasih sayang. Wow. One positive thought in the morning will make your whole day positive. Ini bukan teori kawan, ini praktikal. Dah ramai orang buat, di Malaysia pun ada, tapi kebanyakan sekolah belum sempat nak lakukan. Itu yang Tok Abang nak kongsi ni. Nak buat peringatan. Mudah-mudahan dengan asbab kita ber-FB Live malam ini, ada sekolah yang akan berubah. Ya. So sekolah akan berubah, ya. So akan perkataan tu berubah ke arah yang compassionate. Kami sekolah penyayang. Selamat datang ke sekolah. Tahniah kerana anda datang ke sekolah hari ini. Terus kebanyakan sekolah dah ada. Tahniah, kami bersyukur, berterima kasih dan tahniah kepada anda yang dapat hadir pada hari ini. Jom kita buat yang terbaik, yang jadikan setiap hari di sekolah hari yang paling bahagia, yang paling bermanfaat, ya, agar kita jadi manusia yang berguna kepada keluarga, bangsa, negara dan dunia. Apa tadi pesanan Tok Abah? Guru yang bertanggungjawab, guru on duty lah. Guru yang bertugas, seorang, dua ataupun tiga orang, ya, tengoklah mungkin dua orang, ya, meraihkan ibu bapa dan para pelajar yang datang ke sekolah. Di samping memantau, ya, SOP ke apa ke, bukan itu tujuannya, tapi nak meraihkan, ya. Dan bila Tok Abah cakap pada kilang-kilang, kebanyakan kilang-kilang yang memanggil Tok Abah untuk pergi motivasi, Tok Abah kata, apa akan jadi kepada pekerja anda di tempat mereka nak clock in kad, ya, nak mendaftar tu, ada bos ataupun pegawai atasan yang duduk situ untuk ucapkan selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, apa khabar, ya, sihat hari ni, terima kasih datang on time. Agak-agak apa akan berlaku pada semangat satu kilang, satu organisasi bila bos atau pihak atasan duduk menyambut kedatangan para pekerja. Pernah berlaku tak? Ada, kat Malaysia pun ada. Ini kan pula kat negara maju memanglah ada. Why not kita cuba amalkan di sekolah-sekolah, ya. Kat gate pun ada guru yang menyantuni para ibu bapa dan pelajar ataupun penjaga. Dan semua guru akan berdiri kat depan pintu kelas masing-masing untuk meraihkan pelajar masuk kelas. Boleh sentuh kepala, tepuk bahu, ya, whatever lah, yang munasabah lah, yang syariah compliant. Faham, ya, kita faham sensitivity, dan itu penting, ya, sebab kita hidup ada peraturan, ada law, ada nizam yang kita kena patuhi. Barulah selamat dunia dan akhirat. So benda-benda kecil tapi kesannya ada lonjakan saujana kepada suasana, pada semangat, kepada kata tu, inspirasi para pelajar. Ya. Cuba buat notis, ya, contohnya melangkah masuk ke kawasan sekolah, ke pintu masuk sekolah dengan kaki kanan, dan bagilah baca bismillah dan surah Al-Ikhlas kalau pelajar Islam, bagi salam dan masuk dengan senyuman. Sebab one positive thought in the morning will make your whole day positive. Jadi kalau semua guru dan pelajar masuk ke dalam kawasan sekolah dengan senyuman, baca bismillah, qulallah dan assalamualaikum dan senyum, wow, satu sekolah bergegar dengan semangat ukhuwah, bergegar dengan hidayah Allah, bergegar dengan karisma yang positif. Ya, bila kita senyum, kita akan bahagia. Dan bila kita ceria dan bahagia, kita mampu menghasilkan prestasi yang terbaik. Hasil kajian para pakar-pakar psikologi dunia. When you are happy, you can produce your best. Gitu. Ya. Tu Tok Abah nak rangsang. So dalam webinar yang Tok Abah akan kenalkan lusa pada hari Sabtu, Tok Abah akan kongsi contoh, ya. Tok Abah akan kongsi antara misalnya anjakan paradigma, ubah cara berfikir tentang kehidupan, tentang diri, tentang kerjaya, tentang ibu bapa, tentang kalau saya guru, ibu bapa anak murid, tentang anak murid dan sebagainya.
Kita tukar paradigma kita. Ya. So jangan sombong, jadi orang yang lebih positif. Ya, itu sebabnya Tok Abah ulang dan ulang dan ulang. Jom kita hormati pencuci sama seperti kita menghormati seorang Perdana Menteri. Jangan pilih bulu. Tengok apa jadi kat sekolah. Apa jadi? Ya, guru-guru menghormati semua kaki tangan, semua ibu bapa. Baik ibu bapa yang datang naik motosikal, baik ibu bapa yang datang menghantar anak naik basikal atau jalan kaki ataupun naik kereta yang paling mahal dalam dunia, mereka tetap diraikan dengan cara yang sama. Allah tak pandang siapa awak, harta awak, kekayaan awak, kepandaian awak, kecantikan awak, ya, kehebatan awak. Allah tak pandang. Allah pandang hati dan amalan awak. Jadi para guru, jangan pilih bulu. Kita memang tak dapat lepaskan daripada kata tu amalan uruf masyarakat, ya, amalan biasa, ya, yang mulia dimuliakan, yang biasa macam diketepikan, dipinggirkan, ya. Layan semua manusia sama, sebab Allah pandang kita bukan pada harta, kekayaan, kehebatan, harta benda, jenis kereta. Allah pandang hati dan amalan kita. God doesn't care who you are, what you are. God only cares what is inside your heart and your action. Alright? So cikgu-cikgu, ya, para pendidik, para pelajar, para ibu bapa, jom kita raikan, ya, each other. Mak bapa raikan para guru raikan dan muliakan para ibu bapa. Ingat pesanan Tok Abah tadi, kajian di Malaysia, bila mak bapa dan ibu bapa para guru rapat hubungan, prestasi akademik meningkat, ya, prestasi co-curriculum meningkat, keyakinan dan sifat kepemimpinan pelajar meningkat, ya, dan masalah disiplin berkurangan, ya, the whole school improve by leaps and bounds dengan asbab kemesraan, keakraban hubungan antara ibu bapa dan para guru. So, ibu bapa, tolong doakan guru-guru anak anda. Guru-guru, doakan pelajar, doakan ibu bapa anak murid, doakan guru yang lain, doakan guru besar, guru pengetua, doakan PPD kalau sudi, doakan PPN. Biasanya tak ingat. Doakan Menteri Pendidikan, Menteri Kanan Pendidikan. Tu dia. Tok Abah pernah buat survey tau. Berapa orang semalam doakan Menteri Pendidikan? Tok Abah tanya pada ribu-ribu guru. Hampir tak ada cikgu angkat tangan lah. Hei, tak pernah terfikir nak doakan Menteri Pendidikan. Hei, doa lah teman. Lupa. Lupa. So, padahal, apa susahnya, ya Allah selamatkanlah Menteri Pendidikan, ya, dan Kementerian Pendidikan tempat aku mengutip rezeki yang kau curahkan. Sebab aku ni seorang pendidik. Ya, selamatkan PPN, Pegawai Pendidikan Negeri, PPD, Pegawai Pendidikan Daerah. Selamatkan pengetua guru besar sekolah aku. Selamatkan kawan-kawan seperjuangan para guru. Selamatkan anak murid kami yang ada 1,600 orang. Selamatkan ibu bapa anak murid kami. Contoh. Ni Tok Abah sebut perkara yang Tok Abah dah survey. 97-98% orang terlupa nak buat. So, jom kita buat. Tengok apa jadi. Jangan takut. Bila kita berubah secara istiqamah, maka akan berlakulah magic, keajaiban berlaku di sekolah. Kalau semua mak bapak doakan para guru anak mereka, semua para guru mendoakan ibu bapa anak murid mereka, semua guru mendoakan pengetua dan guru besar mereka, semua guru mendoakan kawan-kawan sekerja mereka, apa jadi? Suasana pendidikan di Malaysia akan meletup-letup dengan rahmat dan keberkatan. Wow. Ud'uni astajib lakum. Engkau minta aku bukan teori ke praktikal? Yang skeptik, yang pesimis, alah cakap Fadil Kamsah ni teori. Mana ada orang buatnya? Well, kalau teori untuk orang lain, awak praktikallah untuk diri awak. Kalau anda seorang guru besar, doakan staff you. Kalau awak seorang guru, doakan guru besar, guru pengetua, guru penolong kanan, penolong kiri, penolong whatever lah, ya. Ketua panitia ke whatever you call it, macam-macam, ya, yang Tok Abah pun terlepas pandang, ya, dengan terma-terma yang digunakan sekarang. Gitu. Ya. So mudah-mudahan niat Tok Abah ni untuk mensensitizekan, untuk
menyedarkan semula benda yang kita dah terlupa. Padahal ini benda yang baik. Benda yang baik, benda yang berfaedah. Untuk dapat keberkatan ilmu. Anak-anak doakan para guru. Para guru doakan anak murid, anak didik. Ibu bapa doakan guru-guru anak-anaknya. Ya, guru-guru doakan ibu bapa kepada anak muridnya. Wow. Akan ada chemistry, akan ada aura, akan ada karomah ataupun karisma yang membesar, ya, yang cantik, yang positif, ya, yang berlakulah kata orang tu keajaiban demi keajaiban di sekolah yang berkenaan. Cantik tak cantik? Cantik. Boleh buat tak? Oh, memang boleh kalau nak. Nak seni budaya tak nak? Tak nak tak apalah. Dah tak nak, buat apa nak? Mau apa kita nak argue? Ya, nak seni budaya tak nak, biarkanlah. Bukannya kita tak kisah. Dah dia tak nak, apa nak buat? Ya, izinkan Tok Abah ya, sebab sepanjang hari kurang minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tok Abah minum premium coklatih versi baru yang ada pelawas perut. Ada cuba nak test ni. Kata anak Tok Abah, foundernya, ya, bahawa apa nama premium coklatih yang baru ni ada pelawas perut yang sama sedap, tapi mudah-mudahan mudah untuk melawaskan perut, mudah buang air dan sebagainya. Itu yang cuba ni memang sedap macam biasalah. Tapi mudah-mudahan kesannya besok pagi ringan dan mudah untuk membuang, ya, sistem perkumuhan akan jadi hebat. Okey. Apa lagi yang Tok Abah akan kongsi? Dan Tok Abah dah kata dalam webinar yang Tok Abah kenal dengan pada lusa hari Sabtu 14 Mei ni, Tok Abah akan kongsi 250 tip termasuk anjakan paradigma berapa tip. Lepas tu, apakah profil guru yang bermasalah? Ni bukannya negatif, tapi Tok Abah dah buat kajian pemerhatian dan report daripada santunan daripada para guru, para kaunselor dan para pengetua dan guru besar. Apakah antara kesilapan lazim seorang guru? Ini bukan nak cari salah, nak cari apa tak betul, kita sama-sama betulkan. Kenapa start daripada negatif? Problem. Kalau kita nak maju ke depan, nak bina diri, nak terbang tinggi, kita kena tengok apa masalah kita asasi. Apa kelemahan diri, kita cuba nak perbaiki. Ya? Apa kesilapan atau dosa, kita segera bertaubat. Gitu. So, kita start dengan tukar cara berfikir, betulkan hati kita, sebab wadah kepada ilmu ialah qalbu ataupun hati. Wadah, the container of knowledge is actually your heart. Jadi kalau seketul daging jadi bersih, suatu badan jadi hebat, cemerlang, ya. So profil guru yang bermasalah, Tok Abah ada berapa poin, ya? Ada berbelas-belas, 10 kot. Lepas tu mutiara kata tentang berkaitan guru. Cuba tengok dalam nota Tok Abah ni, ya. Berapa ada kesilapan lazim, profil guru yang bermasalah ataupun kesilapan lazim. Tok Abah dapati ada 27 lah. 27, ya. Nombor 27 apa? Nombor 27. Guru-guru lupa mendoakan pelajar dan mendoakan ibu bapa pelajar. Nombor 27. Itu kesilapan nombor 7 yang Tok Abah dah sebut. Semalam ada seorang pegawai yang bertanggungjawab untuk mendidik, buat motivasi pada pelajar. Dia kata, boleh tak Tok Abah buat satu video terangkan, ya, kita para pelajar agar mereka membandingkan diri mereka dengan pelajar yang cemerlang supaya mereka dapat berubah ke arah lebih hebat. Tok Abah pun terus terkesima dengan pesanan itu. Sebab Tok Abah dah pesan. Jangan bandingkan diri kita dengan sesiapa pun. Itu sebabnya salah satu kesilapan guru yang ramai guru mengaku mereka kadang terlakukan, ya, tak sengaja. Iaitu guru membanding-bandingkan pelajar. Kenapa engkau tak macam budak tu, si Ahmad tu? Kenapa engkau tak macam si Manisah tu? Ya, kenapa tak macam si Haji Bahil tu? Tengok Cikgu Manisah, tengok si Haji Bahil. Ya, so bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita telah melakukan satu kesilapan besar. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi based on what Nabi berpesan, mafhumnya, bandingkan diri anda hari ini berbanding diri awak yang semalam, dan pastikan diri kita hari ini baik sikit daripada diri kita yang semalam. So compare yourself today with yourself yesterday. Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa dalam dunia. Habis, macam mana kita nak maju ke depan? Boleh ikut jejak langkah orang yang berjaya, boleh teladani orang yang berjaya. Ya. Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah, ya. Orang yang baik
berikan kenangan kenangan yang manis, kenangan yang positif pada kita. Ya. So mana yang Tok Abah punya catatan semalam ya? Ada Tok Abah mencatat semalam ya, tentang manusia ni berbagai-bagai jenis. Let me see. Okey, Tok Abah suka mencatat. Everyday Tok Abah mencari ilmu. Orang yang baik beri kita kebahagiaan. Orang yang jahat beri kita pengalaman. Orang yang sangat teruk, sangat jahat berikan pengajaran. Kau orang jahat ni pun bagi pengajaran kat kita supaya kita insaf, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita serik. Dan orang yang paling baik berikan kita kenangan. Sandarkan pada kenangan, kata Jamal Abdillah dan Allahyarham Siti Siti Sarah ya. Sandarkan pada kenangan. Orang yang baik beri kita kebahagiaan. Orang yang jahat beri kita pengalaman. Orang yang paling teruk berikan kita pengajaran. Orang yang paling baik berikan kita kenangan manis yang akan kita kenang seumur hidup. Meaning what? Meaning what? Setiap manusia di sekitar kita adalah aset. Baik yang baik ataupun yang paling jahat pun adalah aset pada diri kita kalau kita melihat secara positif. Kita husnuzon. Gitu. Ya. So itulah yang kadang kita terlepas pandang. Itu sebabnya salah satu perkara yang mak bapak buat silap, Tok Abah pun pesan dan pesan pada diri, pada Tok Mak ya. Jangan bandingkan anak kita yang sulung dengan nombor 2 dengan nombor 3, sebab setiap anak ada kelebihan, ada kekurangan. Allah mencipta anak-anak kita semua sama tapi tak serupa. Allah cipta anak-anak kita, anak murid kita, anak didik kita semua sama. Kenapa pula sama? Sebab Allah Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Penyayang, Maha Adil. Kalau Allah Maha Adil, takkan dicipta manusia berbeza-beza. Tak adil lah. Yes, manusia dicipta sama, tetapi tak serupa. Itu sebabnya kesannya berbagai-bagai. Jadi orang yang tahu nak membuka pintu-pintu kehebatan, maka mereka berjaya. Orang yang gagal membuka pintu-pintu kecemerlangan, tak kenal diri, maka mereka stagnan, statik, tak ke mana-mana. Ataupun gagal menyerlahkan potensi diri. Itu sebabnya Tok Abah terpanggil untuk berkongsi dengan orang yang sangat besar pengaruh kepada membangunkan manusia, iaitu para guru. Itu sebabnya Tok Abah akan kongsi 27 kesilapan lazim seorang guru. Itu dah 27 perkara. Mungkin nanti akan tambah kepada sampai 30. Lalu apa yang Tok Abah terangkan? Apakah mutiara kata tentang guru-guru ni? Apakah quotation, kata-kata hikmat tentang para guru? Ya. So Tok Abah kutip berpuluh-puluh ya. Contohnya, apa contoh yang Tok Abah mutiara kata bagi guru ni? Ya. Okey. Okey, ni kata kiai, seorang kiai ya, dari Indonesia. Apa kata beliau? Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Wah, itu untuk seorang guru yang hebatlah. Yang paling hebat bagi seorang guru ialah mendidik, dan rekreasi, hiburan ya, kepada yang paling indah kepada seorang guru ialah mengajar. Sebenarnya nampak macam ini terlampau edit, tapi sebenarnya maaf ya, Tok Abah paling bahagia bila dapat mengajar, beri kursus, bagi training, bagi motivasi. Tok Abah paling bahagia. Mungkin itu true calling Tok Abah. Tok Abah rasa sihat ya, bersemangat, bertenaga bila berkongsi ilmu, mendidik, mengajar ya, dan memotivasikan orang lain. Sangat seronok. So apa kata kiai itu sebenarnya ada kebenarannya ya. Dan Tok Abah selalu sebutkan, guru yang baik akan membuat para pelajar percaya yakin pada guru. Tapi guru yang legenda, guru yang hebat ialah guru-guru yang dapat mendidik anak murid supaya yakin kepada diri mereka sendiri. Guru yang baik menyebabkan pelajar yakin kepada guru. Oh, hebat Cikgu Fadilah ni. Ya, aku belajar matematik memang dapat A lah. Ya, aku memang baguslah cikgu ni. Guru yang baik, pelajar yakin pada guru. Guru yang luar biasa baik, pelajar-pelajar akan yakin pada diri aku. Aku seronoknya aku dengar ceramah Dr. Cikgu Fadilah ni ya. Ya, aku sekarang yakin aku mampu, aku boleh rupanya. Ya, aku je yang kan tak kenal diri aku. Rupanya aku ni mampu. Bagaimana anda? Adakah anda guru yang baik, yang para pelajar yakin kepada anda?
ataupun anda guru yang luar biasa, yang menyebabkan para pelajar yakin akan kemampuan diri mereka. Because of your inspiration and motivation, all your students become so confident, dan mampu menyerahkan kehebatan mereka sebab anda telah menginspirasi mereka. Gitu. So cikgu, itu antara kata-kata mutiara lah yang Tok Bas dapat kutip, ya. Tok Bas kutip berpuluh-puluh kata mutiara, ya. Ya. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani. Ni kata siapa ni? Kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani pula, yang sentiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Nampak dia punya tamsil, dia punya metafora. Ya, petani kena buang rumput, kena rumpai daripada celah-celah tanaman. Sama juga dengan guru, ya, dia cari apa ni kelemahan, keburukan ataupun kebebalan, ya, dicabut kebebalan, bukan kebebalan, kejahilan pelajar dicabut, dimasukkan ilmu agar mereka dapat tumbuh, dapat membangunkan diri, macam tanaman dapat subur sebab kita dah buang dia punya rumpai, rumput, duri dan sebagainya. Di celah-celahnya yang ini bersaing makanan dengan tanaman yang kita tanam. Jadi banyak kata tu gangguan yang bersaing dengan para pelajar sampai mereka susah nak fokus pada pelajaran, ya, dengan social media, dengan kawan, dengan cinta monyet, dengan persekitaran, dengan berbagai-bagai cabaran pelajar zaman sekarang, ya. Sampai guru-guru lah kena weed out all the problems so that they become a better person, ya. Wow, kan cantik tu, ya. Guru-guru macam petani. Biasa dengar? Adalah yang biasa dengar, ada yang belum pernah biasa dengar, ya. Okey, ni contoh kata-kata mutiara, ya. Ni tak apa suka ni. Henry Brooks Adams, dia kata apa? Ni satu kata mutiara tentang guru. Teachers affect eternity. No one can tell where their influence stop. Para guru mempengaruhi manusia secara eternity, secara berterusan sampai yaumul qiyamah. Tidak ada orang tahu di mana kesan seorang guru itu berhenti. Pengaruh seorang guru tu. Itu sebabnya Tok Bas kata, bila seorang guru mendidik seorang pelajar dengan penuh dedikasi, dengan doa, dengan berkesan, pelajar itu akan dipengaruhi oleh guru itu. Ada kesan pada pelajar itu. Pada keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat, sampai 7 keturunan akan ada kesan. Benarlah sampai Henry Brooks Adams berkata, teachers affect eternity. No one can tell where their influence stops. Jadi impak kepada pengajaran seorang guru tu cuma Tuhan yang tahu di mana hujungnya. So cikgu-cikgu, jom kita didik anak bangsa sebaik mungkin, sebab dia punya rentetan kesan berterusan sampai matilah, ya, sampai 7 keturunan. Itu tak semestinya betul. Mungkin bukan 7, tapi 20 keturunan, mana kita tahu. Berterusan, ya. Anak, cucu, cicit, piut, piat dan terusnya, generasi demi generasi akan dapat impak kebaikan yang telah kita semai, ya. Pada tahun 2022 ada kesan sampai 2090, sampai tahun 3000, sampai tahun 4000. Kita tak tahu di mana penghujungnya. Teachers affect eternity. No one can tell where their influence stops. Hebat kan? Tok Bas suka tu. Sangat terkesima dengan kata-kata tu, ya. Yang sebenarnya memberi kita motivasi. Sebab Tok Bas takkan penat untuk memberi